Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إن شاء الله kita sambung sesi kedua, iaitu daurah membentras pemikiran ateism dalam masyarakat. Tajuk berkaitan dengan ateism adalah seperti mana kita sebut, dah tajuk yang sangat luas. Cuma kalau kita nak jawab satu persatu berkaitan dengan apa yang terkandung dalam pemikiran ateism, memang tak sempat. Jadi saya akan pilih tajuk utama sebab ateism menafikan Tuhan. Jadi saya ambil salah satu tajuk utama, bukti-bukti wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan atau kita kata bukti-bukti kewujudan Allah. Itu kerana faktor semasa. Tujuan asal kita bukan nak buktikan kewujudan Allah. Sebab apa? Sebab memang kewujudan Allah itu terbukti. Tak perlu pun pada dalil nak bincang panjang. Dan tujuan kita berdakwah kepada Islam bukan tujuannya untuk mengisbatkan kewujudan, tapi tujuan kita supaya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah dengan berdakwah kepada kalimah la ilaha illallah, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Nabi berkata kepada Muaz bin Jabal, jadikan perkara pertama yang kamu dakwah masyarakat Yaman ketika itu di kalangan ahli kitab kepadanya adalah memahami dan mempraktikkan kalimah la ilaha illallah. Jadi untuk siapa sahaja yang nak berbincang, berdialog dan sebagainya, pastikan fokus kita bukan kepada membuktikan kewujudan sahaja. Walaupun tajuk yang saya akan bawa ni berkaitan kewujudan, ini sebagai mukaddimah saja, sebagai salah satu jalan. Tujuan asal kita adalah bawa manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting untuk diperingatkan supaya perbincangan kita dengan golongan ateism ini tidak terhad kepada, bukan mereka yang tetapkan tajuk bagi kita. Kita yang kontrol, kita yang minta mereka bincang apa yang kita inginkan. Jadi yang kita nak adalah penghujungnya adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi buku tadi saya kenapa saya tak tunjukkan buku-buku yang sebenarnya ada di sini, buku-buku etis banyak, tapi takut jadi promosi. Daripada orang tak baca, orang baca, dapat saya padam siap-siap. Saya tak perlu promotekan buku-buku mereka. Walaupun kalau siapa nak baca, banyak buku kat dalam internet ada. Okey. Kita nak bincang tentang bagaimana cara kita berdialog dengan golongan ateis. Okay, kita tinggalkan dulu Richard Dawkins. Okey. Sebelum kita masuk kepada bab berdebat ataupun berdialog dengan golongan ateis dan membuktikan kewujudan Allah, pesanan pertama bagi siapa yang ingin berdialog dengan ateis, pastikan bacaan kita meluas. Itu satu. Pastikan bacaan kita meluas. Apa arti meluas? Tiap-tiap bidang ilmu yang berkaitan, kita perlu tahu kadar yang wajib daripadanya. Jangan pergi kononnya nak pertahankan Islam, nak berdialog, aku dah belajar dah bukti-bukti begini, pergi terjun, pergi jumpa orang, pergi komen kat mana-mana, last sekali terduduk sebabkan kita tidak mahir. Jadi apakah tajuk penting yang perlu dikuasai dalam berdakwah pada golongan etis? Ada 6 tajuk utama. 6 tajuk utama. Pertama, berkaitan dengan epistemologi.
berkaitan dengan nazariyatul ma'rifah, berkaitan dengan sumber ilmu dan sebagainya, ini sangat penting. Jadi kalau kita nak bincang dengan golongan etis ni, tahu dulu apa yang dia pegang, apa dia percaya tak percaya, dia etis jenis mana, berbeza-beza. Tak, etis bukan satu. Kita duk sibuk bawa pergi, kononnya kita tahu, jumpa cerita tentang bukti kewujudan Allah. Dia kata, aku percaya Allah wujud. Tak terdiam kita. Dia ada banyak lagi. Kita bawa cerita berkaitan dengan jadi mereka ni golongan yang sangat leceh. Sebab apa? Mereka tak terikat dengan sebarang formula, sangat bebas. Jadi bacaan kita perlu meluas. Pertama, berkaitan dengan sumber-sumber ilmu, mana dia panggil sebagai, kita panggil sebagai nazariyatul ma'rifah. Semua berkaitan dengan sumber-sumber masdar talaqi, semua berkaitan dengan pemikiran-pemikiran ni. Kalau nak masuk bidang kena baca. Saya daripada belajar dulu sampai sekarang masih membaca. Tak berani pun. Ada orang ramai yang ajak jumpa dengan golongan etis, nak ajak betul, nak bincang debat, memang tak berani. Bukan tak berani sebabkan ni, kalau mereka datang kita bincang dengan baik. Tapi kalau nak pergi, nak terlibat dengan program-program besar, tak berani sebab masalah ni masalah yang sangat besar. Sebab kita mewakili Islam. Yang kedua, tajuk yang kedua, tajuk berkaitan dengan bukti-bukti kewujudan Allah. Ini pun kena mahir lah, yang saya akan sentuh kejap lagi, kerana dia tajuk utama. Tajuk ketiga, apa yang saya sebut ni adalah saya ambil daripada Dr. Abdullah Suwaidi bila akan selesaikan doktorahnya. Tajuk ketiga adalah bukti-bukti dia panggil barahinun nubuwah. Bukti-bukti penghujahan sunnah. Mana? Kerana mereka, golongan etis ni, dia akan pertikaikan penghujahan sunnah. Sebab tu saya sangat marah bila ada ustaz yang pertikaikan sunnah. Dahlah zaman sekarang, zaman etis ni tengah tersebar pertikaikan sunnah. Tiba-tiba ada ustaz datang keluar statement berkaitan dengan sunnah ni zanni, dengan cara faham zanni, orang awam, benda yang zanni bukan benda yakini, bukan benda yakin, dengan cara apa yang dilakukan itu merugikan Islam. Yang salah tu salah lah, memang tersasar jauh daripada apa yang hak, tapi perbuatan itu sangat merugikan agama Islam. Terutamanya kita tahu bahawa perkara itu golongan atheism sekarang tengah fokus kepada mereka cuba tarik manusia daripada sumber utamanya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam sunnah mereka pertikaikan penghujahan sunnah. Jadi kalau kita jumpa pada etis, mereka cerita, mereka bincangkan tentang penghujahan hadis ahad, hadis mutawatir ni boleh tidak, sabit tak sabit, ahad. Itu semua etis. Mereka tak percaya, tapi mereka nak berdebat, mereka nak timbulkan, mereka mazhab mereka mazhab musyakkik, cuba nak bawakan kita ni syak tentang agama. Tajuk keempat yang perlu kita tahu adalah berkaitan dengan naqdul khitab al-ilhadi, kritikan terhadap ideologi atheism secara umum. Kena tahulah jenis etis dia, fokus dia pada mana. Jadi kalau kita jumpa, kita tahu orang tu bercakap, dia keluar je dia punya bunga, kita tahu dia ni mazhab etis yang mana satu, apa yang nak bawa kita. Jangan sampai kita tercedok. Maknanya jangan sampai kita tercedok dan terduduk dengan soalan mereka. Kerana mereka ada kaedah-kaedah, ada cara pemegang mughalatat yang mereka bawa. Jadi kadang-kadang mereka tanya, kalau seorang lelaki yang mengahwini ramai wanita, dia seorang yang kuat nafsu ataupun tidak? Kita jawab apa? Dia tak datang cerita umum je. Mereka datangkan soalan-soalan macam ni. Soalan-soalan berkaitan, kalau seorang datang pada anda, beritahu kepada anda sesuatu yang anda tak nampak dan tidak ada bukti, apa yang anda akan katakan? Ada cara-cara mereka bercakap. Jadi tak mudah untuk kita kalau dengar pergi daurah sikit-sikit, kita rasa diri kita dah mampu untuk berdialog dan sebagainya. Tidak. Sebab tu majlis kita bukan untuk menistahil, tapi kalau nak buat daurah khas, maksud kelas khas, secara kita buat berkala, mana lama untuk latih sebagainya, itu boleh dibincangkan bersamalah.
Tapi kalau daurah begini sekadar pendedahan, kita nampak secara umum. Jadi tajuk kita perlu kenal jenis-jenis khitabul ilhadi, jenis-jenis ajaran ideologi etis secara umum, apa yang mereka fokuskan. Yang kelima, tajuk kelima yang perlu kita mahir adalah berkaitan dengan kritikan atau jawab balas terhadap teori evolusi Darwin. Ini wajiblah. Kalau etis sebenar, kalau etis yang terikut-ikut tadi, dia macam yang saya cerita daripada awal tadi. Tapi kalau etis sebenar sampai ke tahap mereka ni betul-betul atheism, mereka teori yang mereka akan ketengahkan adalah teori berkaitan dengan teori Darwin, teori evolusi Darwin. Dan siapa sahaja yang nak masuk mesti mahir. Mana segala, kat mana sekalipun dibuka langkah dalam bab teori Darwin ni, ada kita tahu cara untuk jawab, cara untuk berbahas, dan kita tak masuk, kita tidak akan bincangkan pada hari ini. InsyaAllah mungkin pada hari lain kita akan sentuhkan. Dan sangat penting untuk bagi siapa yang ingin mahir ataupun ingin masuk terjun dalam berdakwah pada golongan ini. Dan yang keenam, tajuk yang perlu kita kuasai adalah berkaitan dengan menjawab syubhat-syubhat Islam secara umum. Sebab mereka bukan cerita etis, mereka adalah golongan yang sekarang ni menyerang agama Islam, bawakan segala syubhat. Jadi yang kita nampak, syubhat-syubhat yang berada dalam kubur dulu, dalam kubur, dalam buku-buku yang terkubur dalam library lama-lama, golongan orientalis zaman dulu buat, tulis, tak ada siapa baca, tiba-tiba wujud, tiba-tiba ada kat status Facebook seseorang, di-share, orang lain tengok. Syubhat-syubhat yang memang orang tak pernah tahu pun, tapi zaman sekarang itu yang dicari. Jadi mereka bukan bekerja seorang, ada persatuan-persatuan, ada semua. Mereka kaji buku-buku yang menimbulkan syubhat terhadap Islam dan mereka sebarkan. Sebab itulah kita kalau nak jadi sebagai seorang pendakwah yang mempertahankan Islam dalam bab ini, kadang-kadang kita kejut. Hujah-hujah yang kita tak pernah dengar. Tiba-tiba orang tak pandai bahasa Arab, cuma pandai sepatah dua patah, tiba-tiba keluarkan kesalahan Al-Quran, kesalahan Nahu dan Quranul Karim. Kami dah rujuk 20 kitab tafsir, 18 kitab tafsir. Tiba-tiba kita nak jawab, kita tahu dia bodoh. Tapi kalau tak jawab, nampak kita bodoh. Nak jawab satu-satu, kita penat. Dia copy paste je. Kita nak kena jawab satu-satu sebagainya. Dan kita perlu tahu gerak-geri mereka. Jadi semua berkaitan dengan syubhat-syubhat agama ni kena kuasai. Jadi bidang atheism, kalau orang yang betul-betul nak terjun dalam bidang dan berdakwah dalam bidang ni, terutama kawan-kawan kalangan asatizah yang nak jawab, memang perlu kepada kerja lebih sikit lah berbanding dengan golongan. Contoh, kalau kita nak cerita, nak berdepan dengan golongan batiniah, etis juga, tapi dia terhad, lebih terhad, dia percaya. Tapi kalau atheism yang umum ni sangat luas, sangat luas. Okey, kitab-kitab saya rasa tak perlu saya sebutkan. Kalau siapa yang nak tahu tentang kitab-kitab secara detailnya, kitab-kitab yang dicadangkan ni, kitab-kitab Arab semua sekali. Yang tinggi insya-Allah kita masuk kemudian. Kita masuk pada bagaimana nak membuktikan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebut bukan sebab nak tentang wujudnya. Cerita tentang Allah wujud tu nak debat dengan golongan etis, tapi hendaklah kita bawa kepada mentauhidkan Allah. Kita akan bincangkan sekarang insya-Allah. Okey, tengok pada ini nota yang okey. Adakah kita perlu bukti tentang kewujudan Allah? Minta maaf, saya tahu ayat, kalau ayat ringkas-ringkas tu biasa, saya tulis untuk sendiri sebenarnya. Adakah kita perlu bukti tentang kewujudan Allah? Jawapannya tidak. Untuk keyakinan kita tak perlu. Kerana ianya memang telah jelas dan sedia wujud dalam diri manusia. Ini fitrah manusia. Kita akan bincangkan dari fitrah. Yang kedua, bercerita mengenainya, iaitu mengenai bukti kewujudan Allah, seolah-olah seperti membuktikan kewujudan matahari. Kalau orang sedek matahari ni, kita sibuk cerita tentang bukti wujudnya matahari. Tak perlu pun tajuk ni sebenarnya. Tak perlu pun. Okey. Tapi kenapa cerita juga? Saya akan jawab nanti sekejap lagi. Al-Quran seolah-olah menjadikan kewujudan golongan etis seperti tidak wujud. Kerana terlalu sedikitnya bilangan mereka. Yang kedua,
ketiadaan sebarang hujah yang mereka miliki. Hujah yang paling kuat mereka ialah kelemahan mereka, iaitu mereka tidak dapat melihat Allah. Hujah paling kuat lah. Dan ayat Quran surah Al-Bayyinah yang saya baca tadi. Okey. Jadi fitrah manusia, fitrah mengenal Allah wujud pada seluruh manusia. Buktinya apa? Nabi Musa AS ketika berdebat dengan Fir'aun, Fir'aun bantah lawan dengan bukti-bukti yang dibawa oleh Nabi Musa AS, bukti-bukti tauhid. Apa jawab Musa? Kita tengok pada muka ayat 102. Saya ringkas sebab nota saya panjang ni. Saya rasa 1 jam kalau saya baca semua tak cukup. Apa kata Nabi Musa? Qala, Musa berkata, laqad alimta, hai Fir'aun, kamu tahu sebenarnya. Musa tak ada pun nak. Fir'aun mengaku aku Tuhan, ana rabbukumul a'la sebagainya ni. Tapi Fir'aun kata apa? Laqad alimta, hai Fir'aun, kamu tahu dah. Ini bercara berdebat dengan dalil fitrah. Artinya jangan layan sangat lah. Jangan layan sangat. Mereka sebenarnya mereka percaya secara fitrahnya. Hatta Fir'aun sekalipun. Kata Musa, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basair wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Tak ada makna, minta maaf sebab saya sendiri untuk sendiri. Bila Musa bawakan bukti-bukti mukjizat yang banyak, 9 mukjizat yang utama Allah berikan kepada Nabi Musa AS di depan Fir'aun, dan Fir'aun dia berkata kepada Musa, faqala lahu Fir'aun inni la adhunnuka ya Musa mashura. Musa, kamu dia kena sihir dah. Betul? Kamu ni mashura, lelaki yang kena sihir. Musa kata apa? Kamu dah tahu wahai Fir'aun. Kamu tahu sebenarnya. Tidak yang menurunkan yang wa ma anzala haula. Semua dalil-dalil bukti ini tidak diturunkan illa kecuali Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Jadi Musa kata apa? Laqad alimta. Boleh gariskanlah kalau tak ada dia. Laqad alimta. Wahai Fir'aun, kamu dah tahu. Artinya secara fitrahnya Fir'aun yang tak mengaku tentang kewujudan Tuhan, wa ma rabbul alamin, siapakah rabbul alamin sebagainya, Musa tak layan. Musa kata laqad alimta, kamu tahu dah sebenarnya. Ini cara bercakap dengan mereka. Sebab jangan layan sangat hujah-hujah mereka. Basair, semua ada bukti-bukti basirah, bukti yang jelas. Kamu dah tahu, dan apa yang ada ni adalah bukti yang jelas. Dan Fir'aun, aku rasa kamu ni lelaki yang degil. Kamu ni sebenarnya jahat dan degil. Begitu juga dalam kita tengok tadi contoh daripada golongan etis berkaitan dengan beriman tentang Allah. Kalau tengok kepada golongan musyrikin sama juga. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibn Abbas, kana al-musyrikuna yaqulun, dulu golongan musyrikin akan membacakan talbiyah labbaika la syarika lak. Dia akan baca labbaika la syarika lak. Qala fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailakum qad fa yaquluna illa syarikan huwa lak. Nabi kata cukup. Dah betul lah tu talbiyah mereka, la syarik labbaika la syarika lak. Baguslah macam kita. Nabi kata cukup. Mereka tak tambah lagi. Apa mereka tambah? Illa syarikan huwa lak. Kecuali sekutu-sekutu bagimu. Ada pula. Tapi percaya tak Allah wujud? Percaya. Allah tu Maha Esa dari segi rububiyahnya? Percaya. Tapi dalam bab syirik, dalam bab uluhiyah, mereka masih lagi mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tentang bab kewujudan Allah, mereka percaya. Tapi kenapa kita bincangkan? Ini saya pernah bawa dalam dua di tempat, di satu masjid, 2 masjid dah saya bawa tajuk ni. Jadi siapa yang pernah ni memang ada sikit pengulangan. Jadi tujuan kita bincangkan juga bab kewujudan Allah ni ada 2 sebab. Pertama, menambahkan keyakinan yang sedia wujud. Kita dah yakin dah. Tapi bila bertambah dalil, kita makin tahu, kita makin yakin. Okey. Contoh.
kata ente yakin tak, kita tanya pada Sajli Oli, yakin tak agama Islam agama benar? Yakin, tak syak. Tapi suka tak tengok perdebatan Zakir Naik, debat dengan orang non-Muslim? Suka tengok lagi. Ada lagi klip baru cerita tentang kebenaran Islam, tengok lagi. Ada lagi klip cerita tentang kebenaran Islam, tengok lagi. Sebab makin kita tengok benda ni, bukti makin banyak, akan menambahkan keyakinan. Bukan bererti kita syak, tak, kita yakin. Sebab tu yakin tu ada martabat, ada maratib. Sebab tu seperti Allah, ketika Allah kata kepada Nabi Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim berkata kepada Allah, macam mana ya Allah kamu hidupkan benda yang dah mati? Allah kata, qala awalam tu'min, kamu tak percaya ke wahai Ibrahim? Qala bala, aku yakin ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi supaya hatiku jadi bertambah tenang. Jadi bukan syak, bertambah tenang. Tujuan kedua, menyediakan hujah sekiranya berdepan dengan golongan etis. Tiba-tiba mereka datang, tiba-tiba komen kat kita punya status, kadang tiba-tiba timbul kat Baitul Salam. Alhamdulillah. Tapi kalau datang pun, kalau ni etis yang nak cari kebenaran, dia alu-alukan lah, tak ada masalah, dia bukannya buat hal. Kalau berdepan dengan mereka, seperti mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berhujah dengan Namrud. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Adakah kamu tidak melihat bagaimana seorang lelaki yang berhujah kepada Ibrahim tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala? Qala Ibrahim berkata, qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Tatkala Ibrahim berkata, Tuhan aku, Rabb aku yang menghidupkan dan mematikan. Qal, Namrud berkata, lakinya adalah Namrud rajahnya, ana uhyi wa umit, aku pun menghidupkan dan mematikan. Jadi kisahnya dia bawa dua banduan, satu banduan yang dibunuh, satu banduan dilepaskan. Aku hidupkan dan aku matikan. Qala Ibrahim menjawab. Maksudnya ada hujah. Ibrahim kata, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala datangkan matahari daripada arah timur, maka datangkan daripada arah barat. Maksudnya esok pagi keluarkan matahari arah barat. Allah kata, fabuhital ladzi kafar, maka terbungkam dan terbuktilah pembohongan yang dibuat oleh si kafir tersebut. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi tujuan kedua kita belajar bab ni tentang bukti kewujudan Allah bukan sebab kita tak yakin. Kita yakin dah. Tujuan kedua untuk kita sediakan senjata. Kadang-kadang mana tahu kawan kita tiba-tiba terpengaruh dengan atheism. Tiba-tiba duduk, saya ada di surau, dekat rumah saya, seorang kawan, dia kata kawan sekolah dia tiba-tiba mengaku kat Facebook dia atheist. Kawan sekolah, satu sekolah, nak jumpa, dia nak jumpa pun dia kata macam nak jumpa takut dia debat. Tengok macam dia kadang-kadang nampak betul, kadang-kadang macam tak betul. Tapi biasanya dia masalah keluarga lah. Cerita dia ada masalah dengan masalah keluarga. Akhirnya ambil pilih untuk jadi atheist. Alhamdulillah. Okey. Dan ini adalah kita katakan sebagai sebab objektif kita bincangkan tentang tajuk bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Okay, saya akan bacakan nota dan saya akan syarahkan. Habis, kalau sempat habis ni sampai pukul 12, sampai 12 lah. Kalau kita sempat habiskan, saya akan sambung lagi. Kita akan pilih pula nota bahagian bentuk-bentuk dalil daripada ilmu kalam yang boleh guna pakai. Ilmu kalam ni saya terus terang lah, memang saya menentang terus terang berkaitan dengan penggunaan ilmu kalam dalam akidah, terutama bukan asma sifat. Tapi berkaitan dengan berdebat dengan etis. Jadi ilmu kalam asalnya untuk berdebat tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa dalil ilmu kalam yang boleh diguna pakai. Sebab tu perkara ini disebut oleh Ibn Taymiyah rahimahullah
untuk berdebat dengan kumpulan firaq ni, bila berdebat antara kumpulan, contoh kalau kita nak berdebat dengan golongan khawarij, macam mana kita nak cari dalil? Nak buka dalil ahli sunnah mungkin tak ramai yang buka. Kita buka pada hujah buku-buku golongan murjiah. Banyak murjiah mengemukakan hujah-hujah balas terhadap khawarij. Khawarij dan Mu'tazilah lawan dengan murjiah. Ahli sunnah wal jamaah hak ada, tapi nak untuk mudah tengok, sebab mereka melampau dalam bab cerita tentang syariat, cerita tentang semua sekali sehingga mengkafirkan. Satu lagi melampau dalam bab raja, sangat beri harapan sehingga buat maksiat pun tak ada masalah. Dua-dua dalil ni wujud, namun mereka golongan yang melampau dalam bab tertentu. Begitu juga kalau kita nak bincang tentang dalil kewujudan Allah SWT, kita buka pada dalil-dalil Ibnul Kalam. Semua Ibnul Kalam termasuk Jahmiyah lawan dengan etis dalam mengisbatkan kewujudan. Tapi Jahmiyah cukup isbatkan kewujudan, selesai. Allah tu wujud, tak ada nama, dia tak ada nama, tak ada sifat, tak ada semua sekali. Kesesatan Jahmiyah. Tapi bab Jaham bin Safwan berdebat dengan golongan Samaniyah, golongan-golongan Hindu Buddha yang datang di Baghdad ketika itu, boleh diguna pakai cara dia berhujah. Tetapi cara ni hanya untuk golongan yang mutakhassis, iaitu orang-orang yang boleh bezakan mana orang pakar lah, kita kena pakar, orang-orang yang dalam bidang. InsyaAllah kalau sempat saya akan cuba bawakan dalil-dalil kalamiah, tapi kita fokuskan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu bukti-bukti kewujudan Allah. Pertama, dalil fitrah. Sebelum pergi lebih jauh, berapa banyak bukti-bukti kewujudan Allah dan bukti-bukti tauhid, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang wujud selain Allah adalah bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukti keagungannya. Dan berasaskan pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam ini ada Rabbnya. Alamin, alam itu selain Allah dinamakan sebagai alamin kerana alam adalah berasal berkalimah alam, iaitu tanda atau alamah. Alamat ni address lah, apa? Tanda lah. Mana tanda-tanda yang memperkenalkan, yang memperlihatkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam ini semua sekali. Tapi kalau alam terlalu banyak, macam mana kita kategorikan cara nak berhujah? Maka ulama bahagikan kepada beberapa bentuk dan jenis dalil. Ringkasnya, kita tengok berapa jenis. Kat saya biasa kalau ceramah di tempat luar, saya akan sebut 4 dalil. Tapi kat nota saya lebih lagi. Jadi kita katakan ada beberapa dalil utama. Dalil pertama dari fitrah. Fitrah beragama wujud pada setiap orang. Sebab tu saya tak tahu siapa nama. Malam tadi saya dengar ceramah golongan yang lawan etis, orang putih juga. Tak ingat siapa nama dia. Sekarang tak ingat dah. Malam tadi ingat je. Nak hafal malam tulis. Dia kata, sekiranya kanak-kanak dilahirkan dan kita besarkan di pulau. Mana kalau kita kanak-kanak lahir, kita besarkan kat pulau, dan yang menjaga mereka tak langsung, jangan ajarkan apa-apa. Aku yakin mereka akan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ni kata orang putih ni lah, saya tak ingat siapa nama dia. Daripada British. Jadi kalau tuan-tuan tengok dan itu kenapa Ustaz tak sebut nama dia, bawa bukti. Saya tak jadikan itu sebagai bukti. Itu sebagai syawahid saja. Bukti kita Quran cukup. Fitrah yang sedia wujud pada manusia. Apa itu fitrah? Fitrah adalah komponen yang Allah ciptakan dalam diri kita, yang memang semua orang tercipta ada komponen tersebut. Semua manusia ada fitrah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana manusia ada fitrah yang lain. Antara fitrah manusia boleh bercakap. Fitrah tak? Fitrah. Manusia boleh bercakap, fitrah. Allah cipta kepada manusia. Manusia mampu bercakap. Kemampuan bercakap bukan kerana belajar. Bukan kerana belajar. Memang jenis manusia Allah jadikan fitrah boleh bercakap. Tak percaya lahir anak dengan lahir anak kucing. Kadang ada anak orang dengan anak kucing. Kita besarkan bersama, letak kat satu bilik, sama-sama membesar.
bagi makan sama ke mana, duduk sama. Nanti kalau dah besar, yang pandai cakap anak orang je. Anak kucing tadi pandai cakap tak? Tak, walaupun kita bercakap, dia yang pandai-pandai miau. Tetap fitrahnya miau. Yang pandai bercakap manusia, walaupun dididik dengan didikan yang sama, atau malah diberikan lebih lagi. Sebab apa? Fitrah, kemampuan, benda fitrah yang asal. Cuma nak cedok bahasa Melayu ke, dia nak terima bahasa Melayu ke, mak bapak dia cakap bahasa Melayu, nak cakap mama bapak dia kalau speaking dengan dia cakap bahasa Inggeris, mak bapak yang cakap Arab dengan dia. Jadi kemampuan untuk meniru ni satu skill yang Allah bagi. Tapi fitrah untuk mampu bercakap, mampu berbicara, mampu berdebat, mampu berfikir, ini fitrah Allah jadikan pada manusia. Fitrah Allah, ini fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah jadikan pada manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada siapa boleh gantikan fitrah Allah yang Allah ciptakan pada manusia. Takkan monyet berubah jadi orang. Paling-paling monyet kawinkan dengan monyet yang lain jadi spesies yang bulu panjang ke. Kucing biasa kawinkan dengan kucing Parsi, tetap kucing juga, dia takkan berubah jadi ikan. Takkan berlaku. Teori Darwin ni teori yang paling pelik. Monyet, spesies monyet berubah jadi manusia, takkan jadi. Sebab dia fitrah. Alasan dia, sebab tu kita akan cerita tentang macam-macam jenis falasis yang dalam agama ilhad ni. Mana ada yang kumpulkan, ada hujah-hujah mereka, semua hujah-hujah yang dikatakan mughalatat, sufustah. Hujah-hujah nampak macam ilmiah kalau orang yang tak belajar. Bila belajar balik, bodoh-bodoh je dia punya cara berhujah. Okey, jadi walaupun kita yakin dan percaya bahawa perubahan genetik, artinya kalau kucing ke haiwan mana-mana sekalipun atau pokok ke boleh dikawinkan, tapi pokok durian tetap durian. Betul tak? Asalnya. Kalau boleh berubah, perubahan itu berada dalam sunnatullah, dan tidak ada sunnatullah boleh mengubah monyet berubah jadi manusia. Jadi fitrah itu bab yang saya kata tak nak sentuh. Saya kata bab fitrah. Nak fahamkan makna fitrah. Fitrah adalah komponen-komponen asas yang Allah ciptakan dalam diri manusia, ada dalam diri manusia. Antara komponennya adalah mentauhidkan Allah, cenderung kepada kebenaran, suka kepada kebenaran, suka kepada orang jujur, suka pada benda yang cantik. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati min nisa wal banin wal qanatir muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Suka pada wanita. Kalau lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki, suka pada harta, suka rumah luas, suka kenderaan yang ini semua fitrah yang wujud pada manusia. Kalau ada orang tak nak kereta besar, dia bukan sebab dia tak nak kereta besar, sebab dia nak zuhud. Artinya dia nak hidup sederhana. Kalau ikutkan fitrah asalnya memang suka. Siapa pun suka, kaya suka dia. Ini semua fitrah yang wujud pada manusia. Fitrah kalau Ibn Qayyim bincang secara detail lah. Cuma kita nak ringkaskan bahawa kita tengok Al-Quran, Al-Quran tidak berdialog secara langsung dengan golongan etis, dan hanya memberikan isyarat yang ringkas tentang bentuk hujah yang perlu dikemukakan terhadap mereka. Kerana Al-Quran menegaskan bahawa pengetahuan berkaitan perkara itu, iaitu berkaitan dengan kewujudan Allah dan tauhid, adalah fitrah manusia. Allah kata fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegaskan perkara yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila saya sebut ini nota saya sebab saya ringkaskan. Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah. Tidak ada seorang kanak-kanak yang terlahir kecuali lahir dengan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, muttafaqun alaih. Kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Semua anak-anak lahir dengan fitrah. Kalau lahir dengan keadaan Islam, fitrah itu adalah Islam. Kalau dia beragama yang lain, artinya itu kerana keadaan keliling dia. Kedua ibu bapanya terutamanya yang membesarkan dia. Lahir keluarga Yahudi, dia terikut dengan agama Yahudi, terikut dengan agama Nasrani, terikut dengan agama Majusi.
dan menutup fitrahnya. Sebab tu semua selain Islam dinamakan sebagai kafir. Kafir asal pada maknanya apa? Kafir. Kalimah asal kafir apa? Kafara. Kafara apa artinya? Kafar artinya apa? Ada banyak mana? Ada 5 jenis kekufuran. Tapi asas bahasanya adalah kafara berasal dari cover. Kafar, cover. Buka balik, saya tak percaya dulu. Buka kamus. Betul rupanya cover daripada perkataan bahasa Arab. Cover. Dia cover fitrah dia. Lahirkan fitrah, kemudian dia cover. Cover ni dah yang nampak dia Yahudi, Nasrani, Majusi, nampak dia Hindu, Buddha, yang menampakkan dia etis. Cover dia hilang bila nak terhempas kapal terbang. My God, tiba-tiba my God keluar. Bila dalam keadaan berdepan dengan kematian, seperti Firaun. Cover inilah yang menyebabkan keadaan-keadaan mencemaskan dia ketika dia nak mati dan sebagainya, ketika dia tengah sakit ni, baru hilang dia punya cover dia tadi. Terzahirlah fitrahnya. Fitrah yang ada pada diri manusia. Saya pernah tengok satu klip video di YouTube lah, di YouTube. Perdebatan, saya lupa. Lama dah saya tengok, masa sejak daripada awal pergi Madinah. Seorang syekh berdebat dengan etis Arab lah. Jadi syekh ni dia buat trik. Dia tak percaya, etis kata Allah tak ada semua sekali. Dia buat trik. Syekh ni buat satu kenyataan yang mengejutkan Arab ni. Dia Arab yang etis cakap apa? Wallahi. Dia buat wallahi. Tiba-tiba keluar pula wallahi. Bila terdesak, wallah juga keluarnya. Demi Allah. Bila terdesak. Sebab apa? Fitrah akan zahir bila terzahir ketika dia memerlukan. Sebab tu golongan orang-orang kafir adalah orang yang cover fitrahnya. Perkara inilah yang dapat dilihat dalam peradaban manusia. Tidak ada suatu bangsa dan kaum kecuali mereka menyembah Tuhan. Kepercayaan ini wujud pada golongan musyrikin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan ayat Quran, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Kalau kalian tanya pada mereka siapakah ciptakan langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah. Katakan alhamdulillah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan kalau kamu tanya kepada mereka siapakah ciptakan semua itu, ciptakan mereka, pasti mereka jawab Allah. Maka kenapa kalian dustakan? Cuma fitrah ini boleh tertutup kerana faktor-faktor sekeliling, sebab ada orang tidak beriman dinamakan sebab itu orang tidak beriman dinamakan sebagai kafir. Ini saya cerahkan tadi. Semua makhluk dicipta dalam keadaan fitrah, iaitu kenal Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia saja. Semua makhluk, sama ada yang di langit dan bumi, sama ada gunung ganang, sama ada bukit bukau, sama ada tanah, dan apa sahaja, semua makhluk Allah ciptakan fitrah, iaitu mentauhidkan Allah, hamba Allah secara paksa. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihi al adab. Adakah kamu tidak lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala itu segala yang di langit dan bumi sujud kepadanya. Begitu juga matahari, bulan, bintang-bintang, gunung ganang, pohon-pohon, dan segala yang makhluk yang melata, dan kebanyakan manusia. Sampai manusia dah kata kebanyakan, sebab ada manusia yang etis, yang tak sujud pada Allah, ada manusia yang kufur, sebab Allah bagi pilihan pada mereka. Makhluk yang lain semua sekali sujud dan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seterusnya Allah sebut yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Allah Subhanahu wa taala semua yang di langit 7 dan bumi dan segala isinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun yang wujud kecuali bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih, cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat Halim dan Ghafur. Halim dan Ghafur, Tuhan yang maha lemah lembut dan Tuhan yang maha mengampunkan. Semua makhluk tasbih dengan cara mereka. Ini ayat ini sebagai bukti bahawa kisah-kisah
kononnya malam Lailatul Qadar, pokok tu sujud, pak cik tu mandi kat sungai, letak baju atas tunggu kayu, tiba-tiba naik balik tengok dah ada kat hujung pokok kelapa tu dah berdiri semula. Dia semua cerita tak betul lah. Memanglah makhluk ni semua tasbih pada Allah, sujud pada Allah, tapi bukan dengan kaifiah yang disyariatkan pada manusia. Manusia sujud ada caranya, pokok bertasbih dan sujud ada caranya, matahari bertasbih dan sujud ada caranya. Tak payahlah pergi sebarkan berita pokok ni sujud. Banyak tak kat Google, kalau buka pokok sujud lah, batu ni bersujud lah. Sujud pokok, Allah kata walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian tak faham tentang cara mereka bertasbih. Jadi semua makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain adalah berkaitan hudhud. Hudhud ni binatang ke orang? Binatang. Tapi hudhud boleh tahu Balqis mana raja Sabak ketika itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata hudhud? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Hudhud kata, aku dapati perempuan tadi bersama dengan kaumnya sujud pada matahari. Sujud pada matahari selain Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah hiaskan, syaitan telah hiaskan amalan mereka supaya nampak baik, dan syaitan menghalang mereka daripada jalan yang lurus dan mereka tak dapat hidayah. Siapa kata? Hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman. Jadi fitrah wujud pada burung-burung. Begitu juga ayat lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Allah turunkan Quran kepada gunung, pasti kamu kena gunung ini pecah berkecai, terus berkecai kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ayat berkaitan dengan wa inna minal hijarati lama yahbitu min khasyatillah. Sebahagian daripada batu bata dijatuh sebab takutkan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat yang lain berkaitan dengan unta, tunggul kayu yang menangis. Semua ni kisah kata bahawa makhluk-makhluk tercipta dengan fitrah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, daripada manusia sampai kepada makhluk yang lain. Jadi ini dalil fitrah. Okey, bila terzahir fitrah? Bila berlaku musibah. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka naik di atas kapal, mereka dan kapal ni bergelora, ombak bergelora, mereka akan berdoa kepada Allah, ikhlas agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri, bila Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, idza hum musyrikun, balik semua dah jadi musyrikin. Allah yang ceritakan. Terzahirnya fitrah bila ketika ada musibah. Dan ini sebab tu Syekhul Islam Muhammad Wahab berkata, kadang-kadang kekufuran golongan-golongan sufi lebih berat daripada golongan musyrikin. Golongan musyrikin ketika ditimpa oleh musibah, mereka akan da'awullahu mukhlishina lahuddin. Akan sembah pada, mereka akan berdoa pada Allah seikhlas-ikhlasnya. Golongan sufi yang mereka ajarkan, terima musibah, ada masalah, panggil nama Khidir. Ada masalah, seru nama Khidir, seru nama Abdul Qadir Jilani dan sebagainya. Ini suatu dalam konteks ini kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, mereka lebih kufur berbanding dengan golongan musyrikin. Ramai marahlah orang kata sufi kufur, tapi Syekh cerita dalam konteks tersebut mereka lebih kufur berbanding dengan musyrikin, kerana musyrikin terzahir fitrah mereka bila ditimpa musibah. Tapi golongan-golongan yang terpalit dengan syubhat, mereka tidak, mereka bila ketika musibah mereka masih lagi syirikkan Allah. Tuan-tuan tengok tak, saya tak galakkan tengok macam mana seorang tentera Bashar Assad ketika nak mati, orang ajar dia kalimah la ilaha illallah. Apa dia kata? Bashar sampai mati. Siapa tengok video tu? Saya tengok masa peperangan dia berlaku. Sampai mati Bashar. Kenapa begitu berlaku? Sebab ada ajaran mereka, golongan Batiniyah, golongan Ismailiyah, yang mengagungkan orang-orang tertentu sehingga mereka kata tak kisahlah sebut nama siapa, sehingga kan berkaitan dengan Abdul Qadir Jalani, panggil nama Abdul Qadir Jalani.
Kalau kamu kena azab pun Abdul Qadir datang tolong. Kalau kamu kena pukul kat kubur pun Abdul Qadir akan datang tahan. Ini semua wujud dalam kelompok ini. Jadi sebalik pada tajuk asal. Secara fitrahnya. Jadi banyak ayat berkaitan dengan fitrah kita ringkaskan. Begitu juga ketika terkejut atau terdesak. Kisah seorang etis Arab ni saya bagi contoh tadi. Wallahi aqsim billah. Ini yang disebutkan oleh orang tu. Okey, soalan. Okey, soalan ni saya skip. Sebab apa? Kalau tak habis. Kalau tak habis. Persoalan ni kalau tuan-tuan tanya nanti saya jawab. Dia ada soalan-soalan yang timbul berkaitan dengan persoalan fitrah. Yang penting sekarang okey. Fitrah al-fitrah. Okey, kita masuk pada dalil akal. Dalil fitrah, kalau ada soalan berkaitan dengan apa erti dari fitrah tak jelas, apa beza antara fitrah dan juga yang lain, boleh tanyalah nanti kalau ada persoalan. Yang kedua, dalil jenis kedua, dalil akal. Ada dua jenis akal, ini penting sangat. Satu akal fitrah atau tabi'i. Akal kita lah semua. Semua manusia dilahirkan dengan berakal, kecuali orang gila. Kecuali orang gila. Itu pun gila bukan tak ada akal. Akal mereka terhad. Mereka sempurna akal mereka terhad. Tak cukup air. Apa kata Eti? Bateri masuk angin. Mana bateri masuk angin, orang masuk air. Orang masuk air. Itu istilah Eti. Bateri masuk angin, orang masuk air. Tak masuk air. Kan? Jadi fitrah, akal, fitrah. Orang yang tak betul, mereka akal tak cukup. Akan masuk air lah. Tak cukup. Jadi dan akal ada dua. Satu akal fitrah, memang akal manusia, wujud pada semua orang. Yang kedua, akal nazari muktasab, teori-teori. Ilmu kalam teori akal, dia bukan akal. Teori ilmu mantik adalah ilmu yang mengajarkan teori-teori. Betul tak betul, ada perbincangan, ada teori yang betul, ada yang tak betul. Jadi akal yang menjadi kewajipan kepada seseorang mukmin sebagai seorang mukallaf, seorang muslim yang berakal sebagai mukallaf adalah akal fitrah. Akal ini yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan ketika Allah berhujah dengan mereka. Sebab tu hujah golongan mutakallimin yang mewajibkan belajar akal, belajar mantik, tak ada mantik tak berakal, akal asal, ini hujah yang tak kena pada tempatnya. Semua orang ada akal. Dan semua ajaran, semua kumpulan Islam mengagungkan akal dengan kadarnya, iaitu akal fitrah. Jadi akal ada dua. Dalil akal yang ana pilih masukkan dalam nota ni adalah dalil akal fitrah. Manakala dalil akal muktasab, dalil akal secara teori dan secara kaedah falsafah, kalau sempat anda akan sentuh. Dalil akal, ada beberapa dalil akal yang disebutkan dalam disebutkan Al-Quranul Karim. Dalil pertama, dalilul khalqi, atau dalam ilmu sains disebut sebagai qanunus sababiyah. Qanun as-sababiyah. Saya lupa bahasa Inggeris dia apa. Orang tak mahir bahasa Inggeris macam ni lah. Kena tengok istilah. Saya tahu dia punya perkataan dia, tapi takut salah sebut. Jadi lebih baik diam dulu. Kalau jumpa nanti saya dalilul khalqi, dalil penciptaan, iaitu Allah mencipta makhluknya. Okey. Kita tengok pada ayat surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa. Itu dalil pertama, dalil khalqi. Allah yang menciptakan. Kenapa kita sembah Allah dan puji Allah? Sebab Allah menciptakan. Apa erti menciptakan? Allah cipta sesuatu daripada tiada kepada ada. Tak ada satu makhluk yang boleh terima bahawa ada sesuatu wujud dengan sendiri tanpa mencipta. Percaya atau tidak tuan-tuan? Air ni tiba-tiba wujud sini, tak ada. Tiba-tiba dah kat sini, tak ada syarikat yang keluarkan, tak ada orang pergi beli, tak ada orang botolkan. Tiba-tiba datang sendiri. Tuan-tuan tunjuklah semua objek yang ada keliling kita. Mouse ke, laptop ke. Ustaz, handset beli mana? Dia ada sendiri kat sini.
Qanun sababiyah. Semua yang wujud pasti bersebab, pasti ada yang bawa dia, yang cipta dia. Kalaulah benda kecil-kecil kita boleh kata kita tiba-tiba kan, kalau pencuri kata pergi apa kan, nampak tiba-tiba nampak handset kat gocek dia. Saya hilang handset, tengok kat gocek dia. Macam mana ada kat poket awak ni? Tak tahu, tiba-tiba je. Mana boleh tiba-tiba? Tak ada otak boleh terima. Itu pada benda-benda kecil. Macam mana dengan kewujudan alam yang sangat mutqin? Kita akan bincangkan selepas bab dari itqan. Tak ada benda yang wujud secara sengaja. Ada orang kata, ada kadang-kadang benda tak dirancang sengaja berlaku. Ada benda yang tak sengaja tapi berlaku. Kita kata boleh kadang-kadang ya. Ada tak sesuatu terjadi secara tak sengaja? Ada. Contohnya, kita jalan kat hutan, jumpa daun-daun. Terabur daun. Dia kata apa? Daun ni jatuh daripada pohon. Pohon jadi yang menjatuhkan daun. Pohon tu jatuh dengan sendiri. Daun tu terjatuh sendiri ke atau pohon tu nak jatuhkan? Tak tahulah. Jatuh sendirilah. Lepas tu berterabur. Betul tak? Benda yang asywa'i, yang kita nampak wujud tapi berterabur. Jadi kalau orang masuk Baitul Salam, orang campak je. Maksudnya orang tak susun. Mana dia ataupun kita tiba-tiba nampak cermin rumah kita pecah. Kita akan tanya, kenapa dia pecah? Siapa baling? Tanya. Kita tak tanya kenapa dia baling. Siapa baling? Okay. Tak tahulah. Mungkin budak-budak. Sengaja ke tak sengaja tu budak tu? Kita cek. Sengaja tak sengaja? Begitu juga alam ni. Alam ni tiba-tiba boleh wujud. Mesti kita tanya, siapa ciptakan? Siapa yang ciptakan alam ini? Alam takkan ada sendiri. Kalau dah jawapan pada siapa, tanya pula, diciptakan sengaja ke atau tercipta sendiri? Tak sengaja. Allah ciptakan alam tak sengaja ke sengaja? Sengaja. Dan sengaja dengan hikmah. Alam ini akan kita bincangkan lebih detail lagi. Yang penting dalil khalqi, dalil penciptaan. Dan tak ada makhluk yang boleh mencipta. Dan kisah, ada satu kisah yang saya bawa di mana-mana. Syekh Abdul Razak bila ditanya tentang di silibus di China, mana mereka ada silibus untuk cipta ulat, yang semua tahu. Ulat macam mana buat? Cikgu wajib suruh pelajar semua bawa daging, seketul daging. Cikgu sediakan bekas. Nanti daging tu letak kat bekas, kemudian cikgu titiskan beberapa titisan, mana tak tahu apa dia letak situ, kemudian ditutup. Bekas tadi letakkan nama masing-masing, kemudian letak dalam satu almari. Minggu depan buka balik. Bila buka balik apa jadi? Jadi ulat lah, daging. Jadi cikgu kata, hari ini kita telah mencipta ulat. Siapa cipta? Kita. Siapa cipta? Kita. Kita ke Tuhan? Kita lah. Budak-budak mengikut. Jadi budak Cina yang Islam tak puas hati. Macam mana nak jawab? Last sekali budak ni dia cerita, dia belajar di Madinah, dapat Madinah, dia kata, Ustaz, Syekh, aku teringat dulu kat Cina macam mana dia buat, macam mana nak jawab? Syekh masa tu tengah syarahkan ayat kata dengan ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Syekh kata, kalau begitu yang mereka dakwa, hujahlah dengan mana-mana sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya sifat ilmu. Kita bincangkan sekarang. Apa sifat ilmu? Sifat ilmu, kalau kata betul mereka cipta, cikgu cipta ulat ke? Ya. Berapa ekor cikgu cipta? Berapa jantan, berapa betina? Berapa sihat, berapa sakit? Berapa yang akan mati, berapa yang tinggal? Berapa lama cikgu nak cipta dia? Berapa lama yang tanya sedetail-detailnya, sudah pasti akan terbongkar. Macam mana Ibrahim buat dengan Namrud? Macam mana? Hakikatnya tidak ada siapa yang mencipta. Dalil, nama dalilul khalqi. Tidak ada kebetulan. Katalah tuan-tuan bawa ABC. ABC letakkan 10A. 10B mana ABC, letakkan ABC daripada A sampai Z. Okay, potong huruf tadi, letaklah 50A, 50B, 50C. Letak dalam kotak, lepas tu goyang-goyangkan. Goyang-goyangkan, biar tengok kebetulan. Ada berapa perkataan tercipta? Tercipta berapa perkataan? Akan tercipta ke satu lagu, satu syair, tercipta ke buku karangan, tercipta ke perkataan-perkataan. Tak.
terjadi pun mungkin mungkin oi. Tak ada apa. Tidak ada suatu kebetulan. Alam ini tercipta, bila kita nampak alam penuh dengan semua alam tercipta dengan sangat detail. Ada sangat detail bilangan kromosomnya, sangat detail segala alam, jarak antara langit dengan bumi, jarak antara matahari dan bulan, jarak antara bulan dengan bumi, jarak kadar cahaya, pergerakan cahaya, semua sangat detail. Takkan tercipta dengan tiba-tiba. Ni antara tajuk perbincangan nak tolak pada teori Darwin. Okey. Rumah tersusun. Nampak kita balik rumah, nampak rumah kita tinggalkan dalam keadaan sepah. Balik rumah, bersih. Siapa kemas? Mesti kita tanya. Tak ada ya, sendiri. Dia ni ataupun kereta di office, tiba-tiba kereta kita dah kat office. Siapa bawa? Mesti kita tanya. Ini barang-barang tersusun dalam almari, kotor-kotor lama. Sebab tu orang tengok bila nampak je jumpa selipar kat tengah hutan betul. Mesti ada orang pernah sampai ke tempat dulu. Kita orang nak tolaklah hutan tu, nak buat apa? Nak buat pembangunan. Tiba-tiba nampak candi. Jadi situ dulu ada kampung dulu. Mesti ada tempat manusia dah hidup kat sana dulu. Kota-kota lama, candi Dambah Bujang sebagainya. Saya tak nak buat contoh lah ni. Ni semua bukti apa? Bila ada sesuatu, buktinya bahawa ada sesuatu wujud, mesti ada yang membuatnya, yang membawanya, yang menciptanya. Sebab tu Allah tanya. Berkaitan dengan Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Allah tanya pada golongan yang etis ni, dan golongan salah satu daripada golongan dalam kalangan jahiliah ada yang memang berpemikiran etis. Allah tanya, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka tercipta daripada tiada, atau maksudnya tiba-tiba wujud? Tak mungkin. Am humul khaliqun, atau mereka yang cipta diri mereka sendiri. Artinya apa? Muka dia, hidung dia, tempat dia lahir, mak ayah dia pilih sendiri. Tak mungkin. Kalau diri sendiri mereka tak cipta, Allah tanya soalan ketiga. Am khalaqus samawati wal ard? Atau langit dan bumi ni mereka cipta ke? Soalan ni cukup 3 soalan ni. Tanya pada golongan etis, Allah kata balla yuqinun. Bahkan mereka tidak yakin, mereka tak tahu pun apa yang mereka etikadkan. Allah tanya soalan, am indahum khazainu rabbik? Atau mereka memiliki khazanah-khazanah Tuhanmu? Bukan langit dan bumi lagi. Khazanah Tuhan secara keseluruhannya? Ini mustahil. Am humul musaitirun? Ataupun mereka yang kontrol segala-galanya? Tidak. Ini soalan, walaupun Quran tidak mengiktiraf kewujudan golongan etis, tapi ada hujah-hujah yang dikemukakan dalam Al-Quran sesuai dengan golongan etis. Dan banyak lagi. Banyak berkaitan dengan dalil khalqi. Okey, ni semua berkaitan ni kita ringkaskan. Dalil kedua, dalil taswiyah. Allazi khalaqa fasawwa. Dalil taswiyah. Itu dalil kesempurnaan. Allah cipta satu makhluk, Allah sempurnakan makhluk ikut kehendak Allah. Allah cipta orang sempurna seperti manusia. Kita kata, manusia sempurna ni, Masya Allah. Ada mata, ada hidung sebagainya. Tapi kalau tak ada hidung, tak sempurna lah kan? Nak nafas macam mana? Kalau orang manusia tak ada hidung, dah kena bedah, kena cari kat mana tempat bernafas dia, betul tak? Kalau lahir-lahir keadaan hidung dia, lubang hidung kecil sebagainya, mesti doktor nak bedah, cari jalan untuk betul kan? Tapi ada makhluk yang Allah cipta, tak ada hidung pun boleh hidup, betul tak? Banyak makhluk tak bernafas ke hidung. Kita tak ada kaki, tak boleh berjalan. Tengok, ada makhluk yang hidup tanpa ada kaki. Shopee ni kacau. Apa promosi? Shopee 11 dah habis, nak tunggu 12 pula. Jadi apa yang mustahil dalam kepala kita, kita rasa mustahil, tak mustahil bagi Allah. Kita rasa bahawa kita kalau duduk dalam air tenggelam, kita akan lemas. Ada makhluk tinggal di dalam air. Kita rasa tak ada matahari, tak ada hidup. Ada ikan duduk kat dasar laut, tak gelap. Besar-besar pula tu. Kita rasa kalau tak ada oksigen, semua sekadar hidup. Malaikat lagi lah hidup di langit. Tak tahulah ada oksigen tak oksigen. Tapi yang penting makhluk yang ada di space sana, tempat vacuum. Tempat makhluk-makhluk yang ada di angkasa. Apa sahaja yang kita rasa mustahil, tak ada mustahil. Sebab Allah sempurnakan kejadian Allah ikut kehendak Allah.
termasuk makhluk. Orang kata, tak boleh ke cipta orang semua baik? Ni ada orang jahat dan semua ni. Ada bertukai kan? Allah boleh cipta di langit malaikat secara keseluruhannya taat pada Allah. Kat bumi ni Allah ciptakan dengan hikmah, dengan tujuannya Allah nak uji kita. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi manusia yang tak faham tentang hikmah tadi, dia cuba pertikaikan perbuatan Allah, sedangkan hakikatnya dia yang diuji, bukan dia nak persoalkan Allah. Mereka yang akan disoalkan. Mereka akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka Allah tak akan ditanya nanti. Bahkan manusia ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dalil taswiyah. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ahsana kulla syai'in khalaqahu. Ahsana kulla syai'. Allah cipta sesuatu paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Allazi khalaqa fa sawwaka fa adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Semua ni dalil kesempurnaan. Lepas Allah cipta, lepas tu Allah sempurnakan kejadian ikut kehendak Allah. Dan Allah tunjukkan kuasanya. Ada orang lahir tak ada tangan. Ada tak? Ini tapi kata dari kesempurnaan, ada orang lahir tak ada tangan. Itu Allah suruh kita bersyukur. Allah boleh cipta manusia dalam keadaan ada tangan atau tak ada tangan. Kita ingatkan semua ada tangan. Tiba-tiba ada tak ada tangan. Tapi adilnya Allah Subhanahu wa taala, bila ada makhluk yang tak ada tangan, tiba-tiba kaki dia boleh melukis, kaki dia boleh menulis, kaki dia boleh masak, kaki dia boleh memandu. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tasfiyah, Allah sempurnakan. Kalau orang tu pekak, bisu, tiba-tiba mata dia tajam, cepat sangat nak belajar bahasa isyarat tu, cukup sikit dah tahu dah bahasa-bahasanya. Tak payah belajar pun dia ada bahasa sendiri. Jumpakan orang bisu dengan orang bisu, mana orang pekak dengan orang pekak, boleh faham satu sama lain. Kalau Allah cipta mata dia buta, sifat kekurangan pada zahir ni, Allah tarik satu, automatik telinga dan deria, rasa dia tajam. Ini dalilut tasfiyah. Allah sempurnakan kehendak Allah. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara. Dalil ketiga dalil takdir. Dalil takdir, Allah ciptakan, dah Allah cipta, Allah sempurnakan, Allah kadarkan dengan kadar yang paling tepat. Saya selalu buat contoh mata. Mata saya ni, tengok air. Saya nampak bersih tak air ni? Ustaz Syai, bersih tak air ni? Boleh minum? Boleh. Kalau saya ambil mikroskop, tengok lebih. Mata tajam macam mikroskop. Tak boleh minum ni air ni pun. Syarikat apa desa, kita kata apa desa air kotor, macam-macam mikrob dalam ni. Kerja rasa macam-macam makhluk. Mata tajam lagi nampak, rupanya ramai pula. Ingatkan ni rupanya penuh dewan kononnya. Syaitan, jin, gada semua malaikat nampak. Tak boleh hidup kita. Allah bagi kadar yang sempurna. Sebab tu kadar mata lebih pun tidak, tak boleh hidup, kurang pun tak boleh hidup. Hidung kita, hikmahnya kita tak pergi cium ketiak orang untuk jauh. Kalau hidung kita tajam, orang buang air kat dalam tandas, kita duduk busuk kat sini, tak boleh hidup. Hidung hilang deria pun, macam orang zaman sekarang, zaman hilang deria, bau deria, tak boleh hidup. Kadar yang paling sempurna. Otak kita, kemampuan otak kita ingat pada peristiwa, tanda kebesaran Allah. Kalau kita tak lupa, aduh, malam tadi isteri cakap salah satu perkataan, sampai sekarang ingat, aku tak boleh lupa benda ni. Bergaduh dengan orang, tak boleh nak melupakan kesalahan orang. Tak boleh nak lupakan kebaikan kita pada orang. Tak boleh hidup kita. Tak boleh hidup. Semua benda kita tahu, Allah bagi kadar yang paling sempurna. Tiap-tiap orang Allah bagi semua. Ini namakan dia sebagai dalil takdir, kadar yang paling sempurna untuk kehidupan tiap-tiap makhluk Allah ciptakan. Allah ciptakan kucing di kutub utara, bulunya tak sama dengan kucing yang di padang pasir. Kenapa? Dalil takdir. Di mana saya Allah ciptakan manusia, itulah kadar yang paling sesuai. Sebab tu tak boleh ubah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Haram untuk mengubah kejadian Allah, kerana itu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil takdir. Warna kulit dan sebagainya. Warna dan semua ni dia maksud dalil takdir. Dan dalil seterusnya
Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Dalilul hidayah. Hidayah dia berapa? Okey, kita belajar hidayah dia berapa? Ada kata 2, ada kata 3, ada kata 4, ada kata 5, tak apalah. Dalam Quran diguna pakai, ringkasnya ada 4 hidayah. Berkaitan dengan agama 2, hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Berkaitan dengan umum, hidayah am. Ini yang maksud hada dari hidayah am. Allah bagi petunjuk secara umum. Baby lahir pandai pula menangis. Siapa ajar baby menangis? Mak dia pun tak tahu anak dia menangis. Dari mana baby tahu menangis? Tahu menyusu? Tahu pula dia sedut. Siapa ajar dia? Baby tiba-tiba sedar-sedar, Abah, Abah. Abah. Dari mana dia ada kemampuan untuk bercakap panggil ayah dia? Tiba-tiba tangan ni pandai pula. Pandai-pandai senyum. Kita akan terkejut bila ada anak ni mula pandai menangis, lepas tu pandai diam, pandai buat perangai, pandai ini, pandai itu. Siapa yang ajar? Dalilul hidayah. Hidayah Allah beri pada siapa ajar pada lebah boleh buat sarang-sarang, dan keajaiban yang ada pada lebah, sarang semut. Tengoklah pada seluruh alam ini kerana dalilul hidayah. Tiap-tiap makhluk Allah cipta, mereka tahu untuk uruskan hidup mereka. Manusia Allah bagi akal lebih. Bukan sekat hidup mereka, hidup alam lain pun mereka kaji. Ini manusia. Lebihnya manusia berbanding makhluk lain. Makhluk lain tak kira, dia kira dia je. Sebab tu kalau harimau makan makan buaya, harimau tu dia anggap penjenayah ke tak penjenayah? Tak, sebab harimau memang dia makan binatang lain. Harimau makan rusa, tak ada pun harimau kena penjara. Kena tangkap harimau sebab apa? Kamu buat jenayah, pergi bunuh rusa, buaya. Tak ada. Sebab semua binatang lain hidup dia je. Ular, dia mana tahu? Dia memang sayang anak dia, tapi dia bukan tahu anak dia salah pergi kacau orang, pergi ke tempat orang. Adakah ular kata, "Mai sini masuk sekolah kau ni, jangan kacau manusia"? Tak ada. Makhluk lain hanya tahu urus hidup dia. Kalau orang yang hidup kat dunia ni semata-mata uruskan hidup dia, makan minum dia dan anak keluarga dia, sama macam binatang lain. Tapi Allah bagi manusia, dia tahu tentang dirinya, tahu tentang hidup bermasyarakat, tahu tentang undang-undang dunia, tahu undang-undang akhirat, tahu apa tujuan diciptakan, tahu bagaimana Allah SWT kehendaki, tahu berkaitan dengan syurga, neraka, sebagainya. Ini manusia. Okey. Dalil hidayah, bila Allah dah cipta kita, Allah sempurnakan, allazi khalaqa fasawwa, kemudian Allah kadarkan yang sempurna, tinggal kita tahu guna pula. Kadar. Bila Allah kadarkan tangan kita ni, tak ada panjang lebih, tak ada pendek lebih. Jari kita kadar yang sesuai. Tak ada panjang lebih, tak boleh pendek daripada kadar yang Allah tetapkan. Lepas Allah bagi tangan sempurna, tahu genggam, tahu ambil, tahu kunyah, tahu makan, tahu tidur, semua ni Allah dari dalilul hidayah. Tiap-tiap makhluk mendapat hidayah ammah, iaitu Allah ajar mereka untuk hidup di atas muka bumi ini. Hidayah yang kedua, hidayatul irsyad. Ilmu lah untuk orang irsyad, kita belajar ilmu agama. Hidayah ketiga, hidayah taufiq. Kita mengamalkan agama Islam. Ini yang Allah ajarkan kepada kita. Dan hidayah yang terakhir ialah hidayah ke syurga atau ke neraka. Ada orang yang dibawa untuk dicampakkan ke neraka, wal'azubillah. Ada orang yang arak untuk masuk ke syurga. Mana ini semua hidayah artinya bimbingan. Hidayah artinya bimbingan. Allah bimbing daripada hidayah am sampai kepada syurga. Siapa sahaja yang ikut hidayatul irsyad dan taufiq, siapa ikut taufiq, dia akan ke syurga. Siapa yang tak terima hidayah irsyad dan taufiq, dia akan ke neraka, wal'azubillah. Ini 4 jenis hidayah. Yang penting dalil hidayah yang dalam bab membuktikan kewujudan Allah adalah berkaitan hidayah ammah. Hidayah ammah dan hidayah yang lain. Cuma yang fokus kita hidayah ammah yang lebih utama yang kita bincangkan di sini. Dalil seterusnya, dalil logik sangat banyak. Dalilul afaq, berkaitan dengan alam ini. Lihat pada bentuk telur. Dalil afaq, mana semua yang alam yang ada, bentuk telur, boleh dipecahkan dengan mudah. Namun bila disusun, walaupun 1000 tingkat, dia tak pecah. Betul tak? Allah cipta, kita tengok telur, kita pecahkan senang je. Tapi kalau susun betul-betul, saya dulu tak percaya kat sekolah dulu. Kawan saya kata, cuba kau pijak. Dia susun telur, so pijak. Dia susun betul-betul berdiri, pijak, tak pecah betul. Mula tak percaya, berdiri. 2 orang angkat kawan lagi, tak pecah telur tu. Bila susun dengan betul. Ini takkanlah secara sengaja benda itu terjadi. Tidak. Alam ini tercipta dengan
penuh itqan, penuh dengan mutqan, muhkam. Mana sangat-sangat teliti Allah cipta, dan semuanya membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tengok pada afaq, tengok pada diri, semua segini. Sebab saya tengok jam sebenarnya. Saya laju je semacam ya. Dalil anfus banyak, dalil intizamul qaun, dalil ni semua dalil adalah kalamiah. Saya ringkaskan. Saya masuk pada dalil seterusnya, dalil syarak. Dalil akal terlalu banyak berkaitan dalil akal. Berkaitan dengan bukti-bukti kewujudan Allah. Ini bahagian. Kalau detailkan lagi banyak lah. Semua ni Allah cerita Quran. Kalau tuan-tuan tengok kepada bila kita masuk pada pengkhususan cara berdakwah golongan etis, cukup ayat Quran itu sendiri sebagai hujah cara untuk kita menjawab golongan etis. Cukup. Quran memang sempurna. Allah dah jadikan dalam Quran ini segala perkara Allah terangkan. Tengok pada Al-Quranul Karim, tengok kepada ayat-ayat Quran yang ayat-ayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup. Sebenarnya tak perlu pun kita pergi kepada cari sumber lain. Tapi kita kaji juga golongan etis sebab apa? Sebab kita nak tahu apa syubhat dia, apa yang dia orang kata, macam mana kita jawab balik, itu je. Bukan sebab kita pergi buka buku, saya pergi buka buku Richard Dawkins, nak tengok apa yang Dawkins kata. Bukan saya pergi tadi awal-awal kita tengok kepada Alexander Rosenberg. Bukan saya nak pergi belajar dia, tak. Kita buka buku-buku selain agama Islam ni semata-mata nak faham pemikiran mereka supaya kita berdakwah. Namun isi kandungan dakwah kita adalah dalam agama, ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sepatutnya ahlul kalam. Dia pergi ambil ilmu mantik, ilmu kalam, sepatutnya semata-mata untuk faham idea golongan etis dan golongan ini. Bukan dia bawa ilmu logik daripada Yunan tadi untuk betulkan fahaman salaf terhadap sifat dan sebagainya. Tidak sepatutnya begitu. Seterusnya dalil syarak. Kita ada dua dah. Dalil pertama dalil ciptaan, dalil khalq. Dalil pertama dalil fitrah. Dalil kedua dari akal. Dalil akal terlalu banyak. Saya sentuh tadi ada 5 dalil akal ataupun 4, tak tahu, 4 atau 5. Dalil ketiga dalil syarak. Apa dalil syarak? Dalil syarak ni banyak, sangat banyak. Kewujudan syariat Islam sendiri membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok cara ibadah, tengok cara menyembah. Orang Islam menyembah Allah, solat. Bandingkan dengan semua agama, bandingkan dengan semua ritual yang ada. Orang Islam, dengan cara solat Allah ajarkan, kita boleh solat atas kapal terbang. Kita boleh solat di mana? Di hutan. Boleh solat di masjid. Solat kat mana-mana dengan kita rasa tenang, rasa izzah. Tak ada rasa malu-malu, segan-segan. Tapi cuba tengok agama lain. Ada bawa colok pergi mana-mana. Apa salah kau? Dia pun malu. Ada agama lain, kita cerita tentang Tuhan, mereka pun marah dah. Betul ke you sembah lembu? Nak kena lempang. Tanya pun tak boleh. Betul ke you all sembah Tuhan tu, Tuhan tu ada 3 semua sekali? Tanya pun tak boleh. Cerita tentang ketuhanan adalah perkara yang sensitif selain untuk agama Islam. Persoalan berkaitan dengan tauhid Islam, dakwah Islam adalah ajarkan tauhid. Perkara pertama kamu ajarkan tauhid. Tapi agama lain, subjek ataupun tajuk yang paling sensitif, subjek paling sensitif adalah berkaitan dengan ketuhanan. Tak boleh sentuh. Tak percaya pergilah kat mana-mana gereja, tak percaya pergilah mana dialog, mesti tajuk yang tak dibenarkan adalah berkaitan Trinity. Tajuk tak benarkan cerita tentang Tuhan, sedangkan kadang-kadang kita nak tahu saja. Kenapa? Sebab syarak itu sendiri, kewujudan syarak, baru salat, belum kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah, salat, zakat, puasa, pewarisan, undang-undang Islam daripada undang-undang negara sampai kepada adab-adab dalam tanda, semua sekali detail, penuh dengan hikmah, penuh dengan adab, sehingga orang tengok saja tentang syarak, cukup untuk tengok tentang syarak, mereka akan nampak yang menurunkan hukum ini bukan manusia. Sempurna, tak bertentangan satu sama lain. Kalau buka perlembagaan, ni manusia buat ni, habis dah lembaga perlembagaan negara. Tengok mahkamah tak habis-habis selesai kes, duduk selesai jenis. Itu baru perlembagaan yang dah didetailkan perkataannya, ditafsirkan begini, dia tak begini, fasa begitu, kurungan ini, kurungan. Saya pun tak faham lah. Yang pentingnya saya tahu, tiap-tiap kali kes mahkamah keluar, masing-masing bersedia. Ada yang pendakwa dan ada defendant. Dua-dua ada. Masing-masing nak buktikan apa yang saya faham betul.
Hakim pun pening sekali. Mana satu betul tafsirannya? Tak settle, hanya buat perlembagaan sikit. Tapi agama Islam, anutan bukan satu negara, satu dunia dari zaman dulu sampai sekarang, sampai bila-bila. Dari hari ke hari yang dilihat adalah mukjizat Al-Quran. Bila ilmu makin berkembang, makin nampak i'jaz Al-Quran. I'jaz pelbagai i'jaz. Zaman sekarang i'jaz sauti keluar. Dulu kita i'jaz lughawi. Dan apa yang kita bincangkan dari hari ke hari, kewujudan Al-Quran, kewujudan sunnah Nabi SAW, kewujudan agama Islam, kewujudan undang-undang Islam. Ini bukti tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mensyariatkan. Tidak ada pertentangan yang berlaku dalam syariat Islam. Tak ada pertentangan berlaku dalam Al-Quran. Antara dalil lain, dalil mukjizat. Mukjizat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Orang belajar etis ni, yang paling mereka tak percaya tentang mukjizat. Tak percaya. Tapi mereka tak boleh terima, bukan tak percaya. Tapi mereka percaya. Banyak perkara tentang mukjizat Rasul satu. Banyak perkara mukjizat berlaku di atas muka bumi ini. Benda yang mereka tak boleh fikir. Sebab tu mereka daripada golongan etis jadi golongan agnotism. Sebab apa? La adri, aku tak tahu. Penghujungnya tak tahu. Asalnya nak bawa idea etis, akhir sekali idea tak tahu. Sebab apa? Sebab banyak perkara yang mereka tak mampu tafsirkan. Tapi syarak, dalam syarak ada kesempurnaannya. Semua dalil-dalil ayat-ayat ini berkaitan dengan dalil syarak. Ada i'jaz, pelbagai i'jaz, saya tak sempat sentuh. Dalil yang keempat, bentuk keempat, dalil panca indera atau dalil hissi. Dalil pengalaman kita. Pengalaman kita hidup. Pernah tak kita ada masalah tengah pening, kepala kita ni bergaduh. Bila bergaduh dengan keluarga, gaduh dengan adik-beradik, gaduh dengan kawan-kawan kita pening. Tapi kalau kita sujud pada Allah, wuduk, salat, sujud, rokok, sujud, duduk tahiyat, lepas tu bersalat, tenang hati kita. Betul tak? Betul. Masalah banyak, angkat tangan berdoa pada Allah SWT, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Pengalaman, tiap-tiap orang ada pengalaman. Saya pun tak nak cerita pengalaman hidup saya, banyaklah. Bila kita rasa macam masalah tak boleh selesai, habislah aku kali ni, angkat tangan pada Allah SWT, selesai. Habis. Allah selesai. Sehingga kan Allah terangkan kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Semua cerita apa? Nikmat yang dan apa yang Allah selesaikan masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama ni. Maka Nabi Allah kata fa inna ma'al usri yusra. Kalau sekarang ni ada kesusahan, ketahuilah ada kesenangan di sebaliknya. Artinya apa? Banyak pengalaman hidup kita, Allah dah mudahkan urusan kita. Dulu rasa nak habiskan SPM pun tak larat. Sekarang dah bergelar doktor. Dulu rasa nak makan, cukup makan pun tak apalah, cukup bayar rumah sewa cukup. Sekarang dah bergelar jutawan. Dulu cukup untuk orang bagi benarkan masuk, orang pandang, orang tak halau. Contoh begitu satu tempat. Sekarang sebagai VVIP. Ni semua dalil, bukti tentang apa? Panca indera. Ramai orang yang miskin pada zaman kita kecil. Saya selalu tengok apa kat kampung dulu. Kat kampung saya kenal yang mana orang kaya, kat mana orang miskin. Ramai orang kaya yang jadi orang biasa, yang kita rasa dulu tak berani pergi rumah dia. Kalau dengan kawan-kawan, nak raya pun pergi situ macam nak melangkah kaki kat rumah dia. Sekarang jadi biasa je. Orang yang kita miskin, yang dulu kawan-kawan masa main guli semua sekali, yang kau miskin, budak-budak. Yang jual wasam malam, yang kau jual air di tepi jalan, sekarang jadi kaya raya. Orang yang dulu mulia jadi biasa, orang yang dulu dihina jadi mulia. Semua ini membuktikan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan mereka. Tanya pada mereka, tanya balik, saya berdoa, ya Allah, dulu masa saya begini, orang hina saya berdoa pada Allah. Dulu masa anak saya dihina, saya berdoa pada Allah. Dalil makbulnya doa, antara dalil-dalil kebesaran Allah. Kemarau, lama kemarau. Tiba-tiba satu negara diperintahkan untuk solat istisqa. Lepas solat istisqa, turun hujan atau tidak? Turun hujan. Kisah berkata zaman Nabi. Saya tak bacalah hadis ni berkaitan dengan dalilnya. Allah kata istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Tatkala kamu minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah istijabahkan. Ini nama dalil hissi. Dalil mukjizat para nabi dan rasul. Ini dalil hissi yang kita nampak sejelas. Ini juga termasuk dalil panca indera yang kita nampak dan sebagainya. Ini semua berkaitan dengan dalil-dalil kewujudan Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni kalau kita cerita detailkan, semua dalil-dalil ni kalau masuk ni cerita dia kita bentangkan, kita tak debat.
Kalau masuk debat, maksudnya kalau masuk dialog, benda ni untuk pengetahuan, bukan untuk dialog. Untuk dialog kena ada kelas satu lagi khas. Dialog jangan kita, saya nak cerita apa, yang hadir alhamdulillah sekarang kita ada dalam lebih kurang dalam belasan orang yang ada sekarang ni. Lepas kita dengar, aku dah boleh ni, dah boleh. Jangan pergi pula pergi cari mana etis hari tu. Aku dah jangan. Untuk berdialog, untuk ni ada ilmu satu lagi. Kaedah yang saya rasa memang tak sempat nak bentangkan. Kita ni kena tahu cara-cara berdialog berdasarkan Al-Quranul Karim, cara-cara apakah kesalahan-kesalahan dalam berdialog, berhati-hati supaya kita jangan jadi wakil Islam kalau kita ni akan memburukkan nama Islam. Jangan pula pandai-pandai pergi debat kat Twitter, last sekali buat bodoh. Orang kata datang ni. Dia dah ni lah ni. Datang orang Islam jahil contohnya. Yang saya selalu jumpa kat dalam grup-grup, wahbi bodoh. Sebab apa pernah hadir kat Baitul Salam. Minta maaf lah, saya tak nak sentuh dan tapi banyak berlaku. Kalau nak pergi berdialog, pastikan kita mempunyai senjata yang cukup. Jadi apa yang kita belajar hari ini sekadar pendedahan awal berkaitan dengan dalam kita nak tahu bahawa dalam Al-Quran ni untuk jawab etis tak perlu pun pergi kat mana-mana yang berat-berat, cukup tengok Al-Quran, tengok sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawapannya Allah dah sediakan dengan semua jawapannya wujud dalam Al-Quranul Karim. Okey, sampai sini kita buka pada soalan insya-Allah. Kalau tuan-tuan tengok kepada dalil Al-Kalam, dalil Al-Kalam berkaitan dengan jawab dengan etis ni ada beberapa dalil yang penting. Antara dalil man tasalsul, dalil tasalsul, man tasalsul fil mu'athir, wujud bizati wal mawjud li ghairi, wajibul wujud, mumkinul wujud, yang benda yang kita kata tak sesuai untuk bincang dalam bab asma sifat, tapi bab rububiyah bukti kewujudan Allah ada kesesuaiannya. Ini boleh dipilih nanti. Tapi ini lebih spesifik, mungkin kita sentuh lain kali lah. Kelas-kelas kita nanti saya akan kaitkan nanti berkaitan dengan beberapa dalil-dalil yang digunakan pakai oleh kumpulan tertentu yang sesuai untuk diketengahkan untuk lawan dengan kumpulan sesat yang lain. Dan itu tiap-tiap kumpulan ada kebenaran ni. Ini buktinya apa? Semua kumpulan manusia ni ada kebenaran yang mereka ada, tapi mereka sesat dalam bab-bab tertentu. Okey, insya-Allah. Kita buka pada soalan perbincangan insya-Allah. Ada soalan? Tak ada. Okey. Sebelum tutup, sebagai satu contoh dalil tasalsul, dalil tasalsul kita selalu dengar dalam perbincangan ilmu kalam. Maksudnya kita bincang bukan ilmu kalam saja, sebenarnya sebelum ilmu kalam wujud dah dibincangkan dah ada sebelum datangnya idea-idea penamaan dan mengkelaskan bahawa perkara dari kalam. Tak, sebenarnya benda ni logik wujud, kata Ibn Taymiyah. Ibn Kalam tidak difahami oleh orang bodoh dan tidak diperlukan orang pandai. Minta maaf lah Ibn Taymiyah kata. Artinya benda ni dah wujud dalam pemikiran manusia. Antaranya qanun sababiyah tadi, mana benda yang ada mesti tahu. Kita tahu ada qanun sababiyah, kita bincangkan. Antara dalil yang buktikan kewujudan Allah adalah dalil yang berkaitan dengan tasalsul fil hawadith, man tasalsul fil mu'athir, ataupun bahawa kalau nak cerita tentang Tuhan, mana yang ni nak buktikan tentang kewujudan Tuhan, mesti tak boleh adanya tasalsul. Ini panggil sebagai mu'athir. Al-mu'athir al-awwal tak boleh jadi muta'athir. Ni istilahnya agak ni sikit, tapi kena buat contoh. Contohlah, kita kata, saya ambil contoh siapa? Abu Mu'az ke belakang? Bukan, ya kan Abu Mu'az. Abu Mu'az ke? Oh, dia nampak mata je. Okey. Pakai niqab sekarang. Okey. Katalah saya cakap saya offer kat Abu Talha. Contoh jangan ambil duit. Contoh, saya keluarkan duit. Ini contoh je Okey, 80 Abu Talha. Anda bagi duit 50. Dengan syarat kalau Abu Mu'az bagi. Jadi sekarang ni
cerita tentang ambil duit 50. Okey. Ni yang tajuknya duit 50 terjadi atau tidak ambil duit 50 tadi? Dapat tidak? Saya kata saya cakap ada Eti boleh dapat 50 kalau Abu Muaz setuju. Okey, apa Eti buat? Pergi kat Abu Muaz. Jadi Abu Muaz adalah penyebab jadi atau tak jadinya duit ni dapat kat Abu Talhah ataupun tidak. Eti. Contoh masuk balik. Okey. Contoh kedua. Jadi Abu Muaz dipanggil sebagai muassir. Dia orang Eti pun muassir, mana orang yang menyebabkan berlakunya pengambilan duit. Eti muassir pertama, Abu Muaz muassir yang kedua. Jadi dialah yang ada Abu Muaz lah muassir yang memberi kesan kepada kes ni. Abu Muaz kata tidaklah. Eti tak ada apa-apa. Tapi Eti dia perlu pergi tanya pada Abu Muaz. Contoh lain. Ayat Eti dapat 50 ni. Dengan syarat tanya pada Abu Muaz, dia setuju. Dan Abu Muaz kalau dia setuju dengan syarat, Syahid setuju. Syarat Syahid kena tanya pada Oli kalau Oli setuju. Dan Oli kena tanya pada Ustaz D, Saudara Syedi kalau Saudara Syedi setuju. Jadi entah nak dapat duit ni pergi ke mana? Step by step lah kan, ikut sampai jumpa muassir al-awwal, orang yang memberi kesan sebenarnya pada ni. Okey, artinya tak tersasul, dia panjang pun ada penghujungnya. Jadi terjadi tak? Boleh terjadi tak duit ni bagi? Boleh terjadi. Contoh yang ketiga, begitu juga Eti ambil duit ni dengan syarat dapat sesuai Abu Muaz. Syarat tak habis-habis dikira. Tak ada penghujungnya. Saudara Syedi dengan syarat dapat keizinan daripada Abu Asma syarat keizinan pada ni sampai penghujung tak jumpa. Jadi terjadi atau tidak duit ni? Mana jadi? Sebab tak tahu siapa yang buat keputusan sebenarnya. Ini namanya man'ut tasalsul. Jadi kalau nak cerita, ada orang cerita, kenapa awak boleh tercipta? Saya sebab mak saya. Mak saya siapa? Dia akan cari terus. Kalau tak ada penutupnya, takkan terjadi penciptaan. Dia mesti penghujungnya ada yang buat keputusan kata ya. Itulah yang katakan sebagai mesti penghujungnya alam ni tak boleh tersalsul habis. Mesti ada penghujungnya ada yang menciptakan, itu Khaliq yang buat keputusan cipta. Ni logik lah. Logik. Tak boleh ada tersalsul. Sebab tu golongan atheism, golongan Darwin dan sebagainya, mereka ni berhujah dengan tersalsul. Itu sesuatu tasalsul yang mana tak masuk akal. Apa pertentangannya ada pada mereka? Mana dalil tasalsul tadi, mana mustahil dalam berhujah boleh mustahil berlakunya tasalsul dalam satu perkara. Ini dalil Ibnu Kalam Ana selalu bab ni kita kritik masa dalam bab asma sifat dia bawa ke asma sifat. Tapi bab nak cerita tentang wujud Allah atau tidak, dalil tasalsul antara dalil yang memang dalil yang jelas, ianya dalil yang logik. Ilmu logik. Jadi apa dia punya, ambil contoh lain, tembak. Kita buat senapang tembak seorang. Okey. Awak tembak dia. Tapi kena tanya pada komando. Komando tanya pada atas semua sekali. Last sekali tembak tak tembak? Tak tembak. Kalau terjadinya tembakan artinya ada arahan daripada yang paling atas. Sekarang ni alam. Alam ni terjadi ke tak terjadi? Terjadi, tercipta. Pasti ada yang menciptanya. Dipanggil sebagai al-mu'assir al-awwal. Yang tidak, kalau mu'assir yang ini, contoh Eti, dia salah seorang daripada terlibat dalam rantaian ini. Tapi dia bergantung kepada Abu Muaz. Abu Muaz bergantung pada sebelumnya. Mesti ada yang satu yang arahan dia ataupun sesuatu dia tidak melibatkan, tidak disyaratkan atau tidak bergantung kepada yang lain. Dengan logik inilah maka wujudnya perbincangan wujud nanti. Allah tu wujud. Tapi masalah apa? Masalah dia nanti akan jumpalah. Tapi asal ilmu logik adalah untuk berdebat dengan golongan etis. Ini antara dalil-dalil ilmu kalam yang dalam bab ini sesuai digunakan pakai untuk berdebat atau berdialog dengan golongan etis. Jadi mulakhas dan ringkasan untuk dalil tasalsul apa? Ada 3 perkara. Mustahil secara akal, sesuatu yang tiada boleh menciptakan benda yang ada. Inilah dari
Maksudnya kalau tak ada muasir awal, macam mana boleh ada perbuatan? Mesti ada yang orang yang penyebab kepada berlakunya satu perkara. Yang kedua, kalau adanya barang, adanya terjadi satu benda, membuktikan bahawa wujudnya muasir awal. Wujudnya yang menciptakan atau yang mengarahkan. Ini kaedah logik lah, kan logik. Kita praktikkan pada semua bab. Kan ini. Dan yang ketiga, bila wujudnya orang yang mengarahkan tadi, bererti dia tidak terikat dengan arahan sebelumnya. Kenapa saya cerita begini? Dia berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Syaitan yang akan datang kepada kita. Kata, aku diciptakan oleh fulan kerana fulan-fulan. Sampai hujungnya Allah ciptakan makhluk. Nanti ada soalan, Nabi kata, nanti syaitan ajarkan satu benda, siapa ciptakan Allah? Sedangkan itulah jawapannya. Kita nak cerita tentang Khalik dan makhluk. Tiba-tiba sampai dah jumpa Khalik, siapa ciptakan makhluk? Jadi idea ini adalah idea yang dikatakan sebagai mughalatah. Mana cara salah faham dan etis hujah mereka berasaskan perkara ini. Dicerita tentang Tuhan. Last sekali tajuknya cerita tentang siapa ciptakan alam. Sampai pada Allah ditanya, siapa pula ciptakan Allah? Padahal itulah pencipta alam. Sepatutnya selesai kat situ. Sebab tu nama tasalsul. Mustahil ada tasalsul. Adanya alam kita bincang untuk tentang siapa ciptakan alam. Jawapan dah dapat, jangan lagi tanya siapa ciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ini semua berkaitan dengan dalil tasalsul. Ada dalil mungkin wujud, wajib wujud, dia ada ikut turutan dia. Kalau kita belajar semua sekali tentang muakkal, kita akan tahu bahawa sifat 20 tak lari daripada sini sebenarnya. Tak lari daripada wujud, kemudian adanya tasalsul, tasalsul mustahil, adanya awal, tak adanya akhir, ada muassir, semua sekali. Sebab tu memang sifat 20 adalah sifat ilmu logik 100%. Ilmu logik cuma dibawakan, memang semua ni benda logik pun, benda logik, maka dia, dalil syarak itu dibawakan. Masalah kepada ilmu kalam, mereka bergantung pada logik dan menolak ayat-ayat khabariyah. Ini masalah. Apa yang Allah beritahu sesuai dengan logik mereka terima, tak sesuai mereka tolak. Ini masalah ilmu kalam. Untuk saya nampak je lah, bukan kita memusuhi ataupun kita lawan ilmu kalam sebab kita kata tak ada betul. Tak ada yang betul, tapi ada keburukan di sebaliknya. Dan orang yang dah masuk dalam ilmu logik begini, mereka merasakan bahawa mereka tak salah. Hakikatnya semua ilmu perlu panduan daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan saya sekarang nak cerita benda ni kat kelas, saya takut kita promote pula pada ilmu kalam. Sedap pula cerita ilmu kalam. Memanglah kalau cerita benda ni kadang-kadang nampak macam best, tapi itulah dia. Sebenarnya tak ada ini pun, Quran dah cerita dah sempurna. Okey, insya-Allah kita last kita buka kalau ada soalan. Banyak kita tanya dah. Musliman ada soalan? Okey, tak ada. Alhamdulillah. Okay, sampai sini dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri daripada syaitan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima kebaikan tersebut dan mengampunkan segala kesalahan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus bagi hidayah pada kita dengan segala jenis hidayahnya, hidayah irsyad, hidayah taufik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita semua atau masukkan kita semua ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.